A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Insyaallah kita berjumpa sekali lagi dalam sesi tadabbur kita dalam bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dan semalam kita menyambung daripada sesi semalam ataupun sesi yang sebelum ini, di mana dalam sesi semalam kita telah pun mentadabbur ayat-ayat yang berkaitan secara langsung dengan Abu Jahal, yang ini daripada ayat-ayat daripada bahagian kedua surah Al-Alaq, surah Iqra, surah Al-Alaq. Bahagian keduanya memfokus kepada satu individu yang bernama Abu Jahal, ataupun gelarannya Abu Jahal. Of course kita bincang semalam gelaran yang diberi oleh masyarakat adalah Abu Al-Hakam, tetapi dari segi Allah, Rasul dan Islam, dia Abu Jahal, dan kita telah pun membincangkan pengajaran-pengajaran yang kita patut ambil. Dan harapnya insya-Allah kita sudah tersematlah antara pengajaran-pengajarannya, dan kita berazam untuk mengamalkan berdasarkan pengajaran tersebut, termasuk salah satunya keseriusan kita dalam usaha untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah kita berazam untuk bukan hanya dalam bulan Ramadan, sebab Quran ni walaupun bulan Ramadan itu adalah bulan Quran, tetapi Quran tu sepatutnya function dalam hidup kita sepanjang tahun, seumur hidup, insyaAllah. Untuk menyambung cerita, so rasanya kalau dalam tahun-tahun yang lepas, bila saya buat sesi begini ni, saya ikut turutan daripada An-Nas, Al-Falaq, Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas dan sebagainya. Tapi kali ni berdasarkan apa yang berlaku setakat ni, mungkin saya akan lompat-lompat lah mengikut tema-tema yang rasanya agak directly berkaitan. So semalam kita dah bincang pasal individu yang digelar Abu Jahal, dan pengajaran berkenaan dengan individu tu dan apa kaitan dengan kita. Soalan-alang tu hari ini kita pergi kepada satu surah yang berkaitan dengan individu, salah satu lagi individu yang kita biasa kenal lah, salah satu Abu yang kita kenal, iaitu Abu Lahab. Dan ini adalah ini adalah salah satu gambar yang saya jumpa lah bila Google Abu Lahab. Ada beberapa gambar yang keluar sebenarnya kalau Google, cumanya ada macam-macam gambar, dan yang ni yang digunakan untuk malam ni. So bukanlah saya nak menyanyi lagu binasanya Abu Lahab tu, saya pun tak tahu lagunya macam mana, tetapi itulah gambar ni untuk represent. Kita akan bincangkan berkenaan dengan Abu Lahab. InsyaAllah surahnya sedia maklum, sebab tak ada surah lain dah bila kita cakap Abu Lahab ni, surah yang mana. Kadang-kadang surah ni dipanggil sebagai surah Al-Lahab, tapi biasanya kalau kita buka Quran kita ataupun terjemahan kita yang kita ada, biasanya dia lebih dikenali sebagai surah Al-Masad. So either way, sebab dalam Quran ni banyak surah yang ada multiple names, banyak nama ataupun banyak gelaran surah tu yang dipanggil oleh para sahabat. So kita akan pergi surah ini. Surahnya tak panjang, 5 ayat sahaja. So kita akan bacakan dulu, kita akan tengok terjemahan dia, dan kemudian kita akan tengok kita akan tadabbur lah basically, dan apa kaitan, apa maksud surah ni. Kemudian 3 soalan tu, apa kaitan dengan kita, dan sepatutnya pengajaran yang kita ambil, dan kita buat apa, kita merasai apa dan sebagainya. So kita baca sekali lalu ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Sadaqallahu azim. Sedar tahu tak, ni salah satu surah ataupun satu surah yang kalau kita baca tu kita akan perasan dia banyak qalqalah, dan semua hujungnya habis dengan qalqalah. Dan dia siapa yang biasa perasan maksud-maksud ayat Quran, dan kita perasan bunyi-bunyi dia, biasanya dia akan ada kaitan. Sebab itu
bila orang yang faham Quran dan dia baca seorang-seorang tengah malam contohnya, ataupun dalam solat, dia boleh terasa sebab irama dia, bunyi dia, lantunan suara tu akan mirror kepada ayat yang dibaca dan mesejnya. So kalau ayat yang memang ayat ni mengutuk Abu Lahab, cerita pasal benda yang dia akan kena, so dan bunyinya pun banyak kol-kolah, bunyi yang keras. So dia fit dia punya gambaran yang dibawa. So yang ni mungkin kalau dalam konteks ni kita take a step back balik sebelum cerita pasal surah ni, tentang masa sesi yang pertama dulu kita cerita tentang pentingnya faham. Pentingnya faham. Macam kita ambil contoh, ada orang putih yang tak reti pun baca Quran, tapi dia baca maksud je, baca terjemahan je pun boleh dapat hidayah. So adakah bermaksud, dan contoh tak payah reti baca pun tak apa kan, asalkan faham. Of course orang kata tak juga, sebab dalam solat yang wajib untuk kita wajib satu at least tahu Al-Fatihah, dan at least adalah surah lain yang kita tahu baca kan, sebab dia kena baca dalam bahasa Arabnya. Tetapi kalau untuk full experience, kalau kita go beyond that, untuk full experience sebenarnya, saya suka buat analogi kalau orang tengok movie lah. Kalau orang tengok movie, tengok movie, foreign movie kalau kita ni bahasa Inggeris ni kita biasa, tapi cakaplah bahasa lain yang kita tak faham, bahasa Perancis ke, bahasa Jepun ke kan. Kalau kita tengok dan kita dengar dia punya, nak kata apa, dialog, tapi kita tak ada subtitle kan, mungkin kita takkan tahu dia ni cerita apa ni kan. Itu satu, itu poin penting lah. Maksudnya kalau kita tak tahu apa yang berlaku, kita pun tak tahu nak sedih ke apa, sebab mungkin kita tak tahu dialog dia apa. Itu yang pertama. Yang kedua pula, satu elemen penting dalam movie biasanya ialah muzik latar dan sebagainya, yang menyebabkan kita makin tersedih sangat tu kadang-kadang muzik latar dia. Kalau kita perasan, kalau kita buang muzik latar tu, kadang-kadang feel dia akan kurang optimum kan? Sama ada semangat, macam sebelum perang tu biasanya ada muzik latar yang membangkitkan semangat kan, sambil dia cakap kata-kata semangat ada muzik belakang tu kan. So kita pun macam macam adrenalin naik dan sebagainya. Kalau ada muzik sedih dan sebagainya. Now kalau kita buang mana-mana elemen tu, feeling kita akan berkurangan so macam itu juga bila kita cakap pasal Quran. Kenapa Allah sebut warattilil Qur'ana tartila kan? Bila kita baca Quran tu Allah suruh bukan hanya baca tapi tartil kan? Dia ada lantunan yang sesuai dengannya. Sebab tu kita belajar tajwid dan kita belajar proper pronunciation sebab itu full experience Maksudnya kalau kita tahu maksud digabungkan dengan alunan yang Allah telah set dalam ayat tu, feel dia maksimum kan? Tapi of course kalau kita tak tahu maksud, itulah kita kena, ideally kita ada gabungan semua so tahu maksud, bacaan pun sesuai dengan bacaan tartil tu, full experience dia lain macam insyaAllah. Tapi kita berdikit-dikit lah kan. Kalau first kita maksud pun tak ada, ni kita berlatih mentadabbur. Hopefully one day in the future kita akan ada full experience lah. Kita bacaan pun sedap, faham. So bila kita baca sendiri tu kita akan dapat full experience insyaAllah. Okey, balik kepada surah ni. So itu kita dah baca tadi, dan maksud dia sekali lalu, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Okey, nanti kita akan perincikan lah kan, sebab sekarang ni bila baca sekali dulu ni apa benda ayat ni kan, tapi tak apa, nanti kita akan tengok. Kemudian hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya, ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya seorang perempuan pemunggah kayu api, di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Nah, itu maksud dia, maksud translation direct. Nah, kalau kita baca macam ni, kita dapat apa pula? Kan? Satu, mungkin kita akan dapat, okey, Abu Lahab tu akan binasa, tak berfaedah harta dia apa semua tu, dia akan masuk neraka. Dan cakap pasal isteri dia, dan gambaran kat sini isteri dia pemunggah kayu api, di leher dia ada sejenis tali. Ni cerita apa pula ni kan? So satu ialah bila kita nak tadabbur, biasanya amat membantu kalau kita tahu latar belakang. Sebab tu appreciate Quran ni tak dapat lari daripada mengetahui sedikit sebanyak sirah yang berlaku di sekitar surah itu. Kalau kita tak kenal apa kaitan dengan isteri dia ni kenapa ni, tiba-tiba je cerita ni, so mungkin feeling dia kurang, dan kita nak ambil pengajaran tu pun
akan terbatas so again sebab tu hopefully kita adalah sedikit sebanyak sirah yang kita pernah belajar, dan kalau tak kita akan sebut sedikit sebanyak untuk membantu kita memahamilah. Alright. Okay, insyaAllah. So kita akan pergi sedikit demi sedikit untuk kita cuba appreciate surah ni semaksimal mungkin. Now, bila kita tanya first soalan sebab cerita ni memang surah ni tak lain tak bukan pasal Abu Lahab dan juga isteri dia. Itu je cerita dia kan. 5 ayat je pun. So, first, kita kenal tak siapa Abu Lahab ni? Kan, kalau kita mana saya punya pointer? Kalau siapa yang reti baca ni, Abu Lahab atau Abu Lahab lah, wa zaujah. Wa zaujatuhu. Sebab ni dia punya font dia tu wa zaujatuhu. Sebab ta dia ada titik tu macam ni pula. So apa maksud dia? Abu Lahab lah. Wa zaujatuhu tu dan isterinya dan isterinya. Memang cerita tu package Dan kenapa ni rasanya video saya ambil snapshot gambar video Arab Dan kenapa ada tali pintal ni? Sebab kalau kita perasan tadi ada gambar ada ayat yang cakap pasal ada tali dekat leher isteri tu kan. Mungkin yang ni dia tak nak tunjuk gambar perempuan kot kan. Tapi ada gambar lain yang tunjuk dua-dua Now, siapa Abu Lahab? Dan rasanya kalau kita tanya mana-mana biasanya lah orang Melayu Muslim, kita kenal dia sebagai musuh Nabi SAW. Kita kenal dia sebagai penentang dakwah masa Nabi berdakwah. Tu paling basic lah. Rasanya macam tak ada orang yang tak tahu at least that much. Tapi apa lebih kurang, apa lagi? Rasanya satu lagi info yang biasa common orang tahu, dia pak saudara Nabi SAW. Dia maknanya ada pertalian keluarga. Salah satu daripada banyak bapa saudara Nabi SAW, which added to the layer of orang kata apa cabarannya lah kan. Tak tahu kita pernah bayang ke tak benda ni. Maknanya kalau ada orang yang duk kutuk-kutuk kita, tu satu hal, itu pun dah tension. Kalau orang yang duk kutuk kita tu pak saudara kita, boleh bayang tak kan? Kalau kita macam kita bulan puasa nak raya kan, kalau kita ada pakcik macam tu lah kan, setiap kali bila raya adalah pakcik tu duk kutuk kita, maki kita kan, tak nak balik raya dah kan. So itu dia punya reality. Dan Abu Lahab ni pula maknanya dalam konteks, of course dalam Mekah masa ketika tu taklah sebesar mana, so antara jiran-jiran juga so lain macam lah kalau kita mendalami realiti psikologi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, beberapa fakta lain. So ini satu lagi yang gambar yang saya jumpa dekat internet lah. Kan bila kita cakap pasal musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam misi Nabi berdakwah, salah satu figure ataupun berdua lah figure yang famous adalah Abu Lahab dan isterinya. Dan dia quite interesting sebab kalau kita tengok figure-figure yang lain macam Abu Jahal, isteri dia tak ada highlight sangat, kita tak perasan dan musuh lain, siapa lagi kita kenal musuh lain. Tapi Abu Lahab ni quite interesting, dia suami isteri yang bersama-sama lah dalam memusuhi Nabi ni. So kalau kita tanya pula, apa contoh-contoh kisah yang kita pernah dengar yang Abu Lahab buat? Apa ya? Kenapa? Okey, sebab apa kenapa kita tanya soalan ni? Sebab Abu Lahab ni dapat special treatment dalam Quran. Tak ramai orang yang disebut secara direct Muhammad ni kecuali siapa je yang kita boleh petik. Kalau of course Nabi-Nabi of course banyak yang disebut namanya lah. Tapi kalau yang cakap pasal musuh yang mungkin kita boleh teringat Abu Lahab. Sebab Abu Jahal yang kita sebut dalam semalam pun nama dia tak disebut Yang disebut ialah orang yang melarang solat. Dan orang yang tahu kisah tu baru tahu, ini cerita pasal Abu Jahal. Tapi Allah tak sebut namanya. So orang yang disebut spesifik macam ni tak ada orang lain dah ni. Exactly namanya disebut tak ramai. So yang mungkin kita tahu Firaun dan Abu Lahab lah. So maknanya yang dapat status sebegitu dalam Quran sampai disebut sebiji, mesti jahat dia lain macam kan. So apa yang dia buat Apa yang dia buat? Antara benda yang mungkin kita biasa dengar, of course kalau yang kisah-kisah pasal memusuhi Nabi secara jijik macam Nabi solat letak najis apa semua tu kan, itu mungkin pernah dengar. Satu lagi Abu Lahab ni, kalau kita tahu kisah Nabi SAW berdakwah kepada mula-mula dia banyak berdakwah kepada orang masyarakat Mekah lah. Dan of course masa dakwah yang awal tu lagi, bila Nabi SAW naik atas Bukit Safa kan, bila Allah SWT bagi wahyu kan, fasda' bima tu'mar,
dan sebagainya. Yang ayat yang menandakan Nabi kena declare terang-terang dakwah. Sudah 3 tahun dakwah secara rahsia, so Allah turun ayat kata sekarang kau kena jangan rahsia-rahsia dah, kena cakap kat semua orang. So Nabi naik atas bukit tu dan start berdialog di atas bukit Bukit Safa. Dan individu yang kita tahu dalam kisah tu yang memang direct bangkit dan kutuk dan apa semua tu Abu Lahab lah kan. Oh kau untuk ini kau panggil dan sebagainya. So dia memang dari awal karakter yang dikenali dari awal memposisi secara direct secara verbal, secara direct. Kalau selepas tu pula Nabi SAW bila dah macam dah tak tahu nak gimana dah dalam masyarakat Quraisy tu pergi cuba target kemah-kemah haji. So kita tahu haji ni bukan, maknanya haji ni daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Cumanya kita tahu dah korup lah kan, cara dia pergi buat tawaf apa semua tu dengan berhala dan sebagainya tu. Cumanya masih datang orang dari luar. So masih Nabi SAW pergi kepada kemah-kemah haji, masuk dalam satu kemah contohnya bagi dakwah. So Abu Lahab ni akan ikut belakang. So lepas je Nabi keluar, dia pula masuk kan. Kalau saya bahasakan bahasa kita minta maaf lah semua tu anak saudara aku tu kan, dia tu tak betul sikit gila kan. So abaikan je lah apa dia cakap So itu contoh-contoh dialog yang dia bawa Dan kalau kita sebagai audience ada orang cakap something dengan ajaran yang kita pun tak familiar, tiba-tiba orang datang lepas tu pak saudara dia kan, memang pak saudara dia kata sorry anak saudara aku tu kepala tak betul sikit kan dan sebagainya. So siapa yang kita percaya mungkin. So itulah apa yang berlaku, contoh-contoh yang menyebabkan dakwah Nabi SAW tu sukar diterima sebab ada individu yang secara teorinya kenal Nabi, mengata Nabi itu tak betul dan sebagainya. Alright. Seterusnya apa pula yang isteri dia buat? Sebab isteri dia pula pun di indicate secara agak direct walaupun tak disebut nama kan. So isteri ni pun samalah kan, 2x5 kalau kita kata dalam konteks directly lawan dakwah, directly menyakiti Nabi, directly menyebar fitnah dan sebagainya. Okey, kita tengok pula kan. Ni tu jenayah yang dia buat Tapi kita tahu tak dia ni kategori apa? Orang kategori apa Kalau kita nak gambarkan, visualize. Ni set-set mana So kita tahu ni bangsawan, hartawan, orang yang kaya kan, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya. Isteri dia pula samalah kan. So dan isteri dia ni pun ada kebanggaan-kebanggaan tertentu termasuk salah satunya dia ada rantai yang amat special macam necklace yang memang jadi kebanggaan dia. Dan benda-benda ni sebenarnya bila kita tahu dan kita cuba bayangkan ketika itu bila dia kutuk Nabi apa semua tu dengan benda yang semua orang tahu dia amat bangga macam dia ada rantai yang amat berharga tu. Bila kita tahu info-info ni, walaupun macam kita kata penting ke info tu, bila kita tahu info tu baru kita akan terasa impactnya ayat-ayat tadi sebab Allah address semua benda-benda tu, yang benda yang menjadi kebanggaan dia orang, yang menjadi benda yang ialah dia orang portray, dia banggakan dan semua tu, Allah nak kata apa? Allah bagi gambaran yang sebaliknya, totally sebaliknya. Sebab tu ada cerita pasal tali yang kita akan tengok nanti. Okey, itu gambaran-gambaran siapa mereka. So, apa balasan yang Allah sebut specifically dalam ayat-ayat 5 ayat tadi dalam surah Al-Masad ataupun Al-Lahab. So kita akan pergi ayat per ayat secara direct untuk kita tengok apa yang Allah cakap kepada sebagai balasan mereka. So ayat pertama dan kedua, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. So tabbat yada kan. So kalau kita literally dia akan jadi binasalah tangan, kedua-dua tangan Abu Lahab. Watab. So kat sini quite interesting dia punya translate, dan binasalah ia bersama. Apa maksud tu kan? Ataupun kalau bahasa kita macam binasalah dua-dua tangan dia dan dia sekali lah. Dia kalau dibahasakan balik kalau mungkin ayat skema ni macam tak faham apa ni. So satunya kalau kita kata dalam konteks ada benda yang biasanya bila disebut dalam konteks orang Arab dulu, benda tu mafhum macam kalau korang kata binasa dua-dua tangan dia. Kalau kita tak tahu kita fikir apa, tangan je, kaki semua okey, macam mungkin kita fikir begitu Tetapi yang dimaksudkan dan dimafhumkan tu ialah sebab tangan tu simbolik kepada apa yang dia buat usaha dia apa semua, kekayaan apa semua tu dibina oleh dua tangan So macam bila cakap binasalah dua-dua tangan dia tu, so dia masuk semua-semua sekali
Dan apa saja yang diusahakan tu akan hancur. Dan kemudian baru kita akan faham macam dengan dia sekali pun akan binasa juga. So macam tu dia punya impact ayat tu. Binasalah apa yang diusahakan, apa saja yang dibuat, termasuk dengan dia sekali pun akan binasa. Lepas tu ma aghna anhu maluhu, tak akan mengkayakan pun diri dia tu hartanya. Wa ma kasab, dan benda-benda tu tak dapat nolong dia pun lebih kurang. So sebab dia dikenali sebagai orang yang ada harta, ada pemilikan yang banyak dan sebagainya. So takkan guna lah, takkan mengkayakan dia, tak ada guna. Kalau bahasa kita senang cerita, takkan ada guna lah apa-apa yang harta-harta dia apa semua tu, dan benda tu takkan tolong dia pun. So itu dua ayat yang secara zahirnya cakap pasal balasan dunia. Maksudnya dia akan binasa, apa yang diusahakan semua akan binasa, dia sekali akan binasa, dan nanti apa nak kena kat dia tu, harta dia apa semua tu, jangan risau, takkan boleh tolong dia balik pun. Dia akan binasa for sure. So itu gambaran dunia. Bila kita dalam konteks ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan of course kita semualah, tapi dalam konteks event tu kepada Nabi SAW, ada janji-janji yang quite interesting yang agak spesifik diberi kepada Nabi SAW. Now, secara umum, kalau setelah zaman Nabi dan wahyu dah tak turun, secara umumnya ialah Allah menjanjikan dalam Quran bahawa orang-orang Muslim, orang ni semua yang buat dakwah, orang yang buat kebaikan, ada janjikan balasan syurga, dan jahat tu janjikan balasan neraka. Fine. Tetapi dia tak menjanjikan dunia. Maknanya dunia tu, adakah orang yang jahat tu akan dibalas dan sebagainya, tak ada spesifik janji begitu. Sebab ada je orang yang jahat yang dia maknanya secara mata kasar dunia kita akan tengok dia berjaya sampai dia mati. Cuma kita tahu di akhirat nanti dia neraka, na'udzubillah, memang dia akan kenalah. Dan ada orang baik yang sampai ke ujung memang dia sengsara dan dia mati sengsara pun. Cumanya kita tahu dia akan dapat ganjaran syurga. Tetapi ada ayat yang spesifik yang Allah bagi jaminan dunia lagi. Maksudnya kalau Abu Lahab ni satu contoh lah, yang maksudnya di dunia lagi pun dia akan sengsara kan. So itu satu. Dan kalau kita sempat cerita, kita akan tahulah cara dia mati pun menggambarkan kesengsaraan itu. Tetapi bukan sekadar itu, Allah tambah juga, sayasla naran zatal lahab, dan dia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Sayasla naran, ini maknanya dia akan menderita dengan api nar zatal lahab. Ini gambaran api tu macam mana. Kalau translation kat sini, api tu marak, tinggi, menjulang. Nah, satu ni quite interesting yang kita akan ponder kejap lagi, ialah perkataan ini. Perkataan ini dalam ayat ketiga ni, Allah refer kepada ciri-ciri api tu. Maknanya api yang marak menjulang tu, yang akan membakar Abu Lahab. Tapi inilah juga nama dia. Abu Lahab inilah perkataan dia. Nanti kita akan tengok kenapa nama dia gitu. Dan kenapa Allah guna begini. Sebab satu persoalan ialah macam ni. Macam kita bincang semalam, Abu Jahal, Allah tak refer kepada dia sebagai macam ni. Abu Jahal, panggilan asal dia adalah Abu Al-Hakam. Kita dah cerita semalam. By the way, siapa-siapa yang miss sesi semalam, boleh tengok recording dia lah. So Allah tak guna nama dia. Boleh faham ke? Maksudnya dalam Quran, ataupun dalam hakikat, bila kita refer kepada dia, kita tak guna nama itu. Kita tak acknowledge Abu Al-Hakam tu. Kita tak kata dia bapa kebijaksanaan, kita kata dia bapa kejahilan. So maksudnya Allah tak acknowledge panggilan dia, tetapi Allah tukar kepada panggilan yang lebih layak. Orang semua kata dia bijaksana, kita kata dia jahil. Tapi dengan Abu Lahab ni quite interesting, sebab memang orang panggil dia Abu Lahab, nama dia tak ditukar. So macam mana? Sebab biasanya nama-nama yang orang bagi ni nama kebanggaan. So Abu Al-Hakam, Abu Jahal tu Abu Al-Hakam, nama kebanggaan dia. Orang kata bijaksana. Allah tak nak acknowledge. Orang kata, siapa kata dia bijaksana, dia jahil. Tapi dengan Abu Lahab ni quite interesting, Allah masih panggil nama dia. So kenapa? Kita akan tengok kejap lagi lah. Sebab jarang Allah akan acknowledge kebanggaan orang-orang jahat. Okey, tapi kita pergi dulu. So kat sini balasannya tadi, balasan dunia dia akan kena binasa dia, harta-harta tak dapat tolong pun dia akan binasa, dan dalam neraka apatah lagi, dia akan dibakar dengan sedahsyatnya. Kemudian wa imra'atuhu ni refer kepada isterinya, imra'ah.
Tapi quite interesting, tadi kalau kita tengok poster yang awal tadi, bahasa Arab tu zaujah. Siapa yang biasa dengar perkataan tu, dan kalau orang yang kadang-kadang ada guna word Arab ni, dia refer kepada isteri tu zaujah lah. Suami zauj, isteri zaujah, ada tamarutah. Tapi itu salah satu word Arab pasal pasangan. Salah satu word lain ialah imra'ah. So tapi malam ni tak sempat nak ceritalah apa beza word-word ni kan. Tapi senang cerita kalau translation dia, dan isterinya hammalatal hatab, ditranslate kat sini sebagai pemunggah kayu api. Fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali, dan tali yang dipintal macam tali, kalau kita bayang tali sabut ni. Ni cerita apa ni sebenarnya? So ini adalah nak kata apa ayat yang Allah directly guna untuk fit apa yang, sebab macam ni tadi Abu Lahab tu Allah address dia punya kekayaan dan semua tu sebagai benda yang tak bermanfaat untuk dia. Dekat sini kalau kita perasan cerita isteri Abu Lahab tadi, dia ada rantai kebanggaan dia dan sebagainya kan. Allah kata, Allah ubah gambaran maksudnya Allah ubah gambaran ni, gambaran hamba kalau kita perasan. Maknanya kita mungkin susah nak gambar setiap benda ni, dan dia tak automatik sebab zaman kita dah tak ada benda tu Tapi kalau orang zaman tu, orang yang talinya diikat dengan tali sabut tu dan dia tarik, macam orang tarik orang tu, itu hamba kan. Hamba yang hamba yang macam orang kata jual hamba apa semua tu kan. Macam tu lah maksudnya gambaran dia. Orang sekarang nampak isterinya tu dengan kemewahan dia apa semua tu, tapi Allah kata jangan risau kan. Allah bagi gambaran yang sebaliknya, nanti dia akan kena dengan, dia akan ditreat sebagai hamba di akhirat nantilah, di neraka so, dan dia sendiri akan pemunggah kayu api. So itu ada gambaran, dua gambaran lah. Satu gambaran kerja hamba kan, kerja hamba kena punggah kayu api dan sebagainya. Keduanya ialah dia sendiri akan bawa kayu yang akan bakar diri dia dan suami dia. Okey, itu ayatnya. Now untuk further kita nak, so satu benda bila kita nak tadabbur surah-surah macam ni atau ayat macam ni, dia quite interesting sebab apa tau. So apa pengajaran untuk kita sebenarnya? Apa kaitan ni? Dan ni cerita pasal Abu Lahab dan isteri dia, dia orang kena azab. Okay, so apa kaitan dengan aku kan? Sebab kita dah cerita 3 soalan tu, ingat balik. Kalau untuk tadabbur, first, apa maksud ayat tu? Okay, kita dah tergambar atau maksud dia. Kedua, so what kan? Apa kaitan dengan aku? Nah, yang tu yang kita nak bincang. Apa kaitan dengan aku? Kat mana kaitan dia, baru kita boleh bincang, so aku kena buat apa? So apa kaitan dengan kita? So untuk tahu kaitan, kita kena kenal apakah dia orang ni kan? Apa kaitan dia orang dengan kita? Apa kaitan dia dengan kita? So satu soalan, siapa tahu kenapa Abu Lahab digelar Abu Lahab? Dan macam yang saya dah sebut tadi, memang itu nama asal dia atau gelaran asal dia, bukan nama maknanya gelaran dia lah. Dan Abu ni semua gelaran. Now Abu Lahab digelar Abu Lahab, dipanggil Abu Lahab kerana kehandsomean dia lah, in other words dia seorang yang handsome, yang rupawan. Dan orang Arab ni bagi dan macho lah, dan macho bukan sebab kita zaman sekarang ni ada orang yang handsome tapi orang kata jambu ke apa kan, tapi ni dia lebih kepada yang macho tu manly punya handsome lah. Dan gelap macam ni, kalau lahab tu macam percikan api tu maknanya kalau api besar kat atas tu ada percikan puncak api tu, itu dia. So somehow dia macam gelaran tu, macam orang nampak macam puncak api tu kan, dia menyala dan dia megah dan sebagainya tu. So itu gelaran tu sesuai dengan orang yang macho dan gitulah. So Abu Lahab digelar Abu Lahab kerana kehandsomean, kemacuan dia. Adakah Allah menggunakan perkataan itu untuk acknowledge dia ni macho dan handsome? So sebenarnya tidak sebenarnya tidak. Nanti kita akan bincang kejap lagi lah. Sebenarnya kalau kita nak appreciate para sahabat yang diseksa oleh Abu Lahab contohnya, dan dia terkenal dengan macho dia tu kan, handsome dia tu, memang orang boleh tengok pun handsome dia tu, rupa dia. Tetapi dan orang panggil dia Abu Lahab, sentiasa menggelar dia dengan acknowledge kehandsomean dia. Tetapi kalau kita perasan ayat tadi, perkataan Lahab tu Allah dah ubah. Maknanya lepasnya bila kita panggil Abu Lahab kat dia, kita tak terbayang handsome dia tu. Kita terbayang apa ayat tadi? Api yang marak yang akan bakar dia, padan muka dia. Macam itulah maksudnya. Penawar aku dah hati-hati orang yang Muslim yang sedang terseksa ketika tu adalah setiap kali sebut nama Abu Lahab dah tak terbayang dah macam kita Pak handsome tu kan, tapi orang yang akan dibakar oleh api tu kan. So Allah menggunakan word tu. Itu satu kenapa Allah guna approach yang berbeza. Yang tadi tu Allah tak acknowledge Abu Jahal, Allah tak acknowledge dia bijaksana, dia jahil. Tapi kat sini Allah ubah maksud nama dia. So daripada awal orang sebut Abu Lahab terbayang handsome,
Sekarang Allah sebut, orang sebut Abu Lahab terbayang merana dalam neraka. Itu satu. Kedua pula, siapa tahu gelaran isteri dia? Siapa yang pernah belajar sirah yang agak detail kadang-kadang boleh tahu. Isterinya gelarannya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Jamil tu cantik, lawa kan. Kalau kita sebut kalau buat tu muannas jadi Jamilah, Jamilah. Tapi Ummu Jamil Mek lawa lah kan. Kalau nak kata macam mana nak translate bahasa kita, Ummu Jamil tu maknanya gelaran yang bila sebut nama tu, maknanya macam mana panggilan dia exactly sebut lawa kan. Ada ke orang kita yang macam tu maksudnya memang orang acknowledge dia rupawan. So kalau kita perasan, suaminya digelar dengan kehandsomean sebab dia memang handsome, isteri dia digelar dengan cantik sebab dia memang cantik. Dan kalau kita nak tahu status dia orang ini adalah hakikatnya ketika itu hottest celebrity celebrity couple. Maknanya pasangan faham ke kalau sebut celebrity? Biasanya kalau dalam dunia hiburan ni kadang-kadang ada couple celebrity kan. Maksudnya dua-dua famous dan dua-dua ada rupa. Biasanya itulah. So dia orang statusnya begitu So kalau siapa yang tak tahu hari ni tahulah kan. Dia orang itu antara kebanggaan dia orang. Dan sebab tu dia datang dengan pair. So memang dia macam orang nampak dua-dua sekali lah sebagai couple yang famous ketika itu Now, apa yang dibuat oleh surah ini oleh Allah SWT terhadap mereka ialah semua gambaran-gambaran kebanggaan Allah ubah jadi gambaran penghinaan Okey, dia ada harta takkan guna sikit pun, akan binasa pun. Dia orang kena Abu Lahab kan. Tak apa, dia akan terbakar dalam api yang lahap tu kan. Api yang membara, yang memarak tu kan. Isteri dia kan, bangga sangat dengan kecantikan, perhiasan. Tak apa, akhirnya Allah bagi gambaran dia akan diheret macam hamba dia dalam neraka nanti. Dan dia akan buat kerja-kerja hamba kan. Apa yang dia lepas ni kau nampak macam loket dia tu, loket necklace dia tu yang dia banggakan sangat. Tak apa, bayangkan je nanti akan ada tali sabut yang akan tarik dia kat neraka. So itu yang dibuat oleh ayat-ayat ni, surah-surah ni dalam ketika mereka masih hidup quite interesting. Ayat ni memang directly menyebabkan dia sebagai satu orang kata para sahabat ketika tu lepas ni walaupun diseksa oleh mamat tu dua couple ni, tapi kita dah terbayang janji Allah, jangan risau, nanti dia akan merana dan terhina, sungguh-sungguh terhina nanti. Biarkan dia. Itulah yang dibuat oleh Allah SWT melalui surah ini. Now, again, apa kaitan dengan kita kan? Kita dah cerita dia akan diseksa tu kan. So, bila kita tengok benda ni, ada beberapa paradigma yang sepatutnya berubah bila kita kata, okey, orang yang berbangga dengan kecantikan dia, orang yang berbangga dengan kejayaan dunia dia, orang yang memang semua orang acknowledge, dia ada inilah celebrity couple-nya, rupawan, hartawan dan sebagainya. Hakikatnya kita kena bayangkan ni dia semua dunia sementara kan. Ini kalau berterusan ni dia jadi apa kat akhirat kan, dan kita jadi apa kat akhirat So itu shift of paradigm yang sepatutnya berlaku bila kita baca surah ni dan kita tadabbur dan kita reflect on ourselves Di kalangan kita tu kadang-kadang kita teruja dengan sesuatu kan. Wah, kan best kalau jadi couple macam tu, kan best kalau jadi orang berjaya macam tu dan sebagainya. Now, kalau yang kita bayangkan tu benda yang sebenarnya membawa ke akhirat, kejayaan juga, alhamdulillah. Tapi kalau macam tak tahulah apa yang kita tengok dalam dunia sekarang, apatah lagi dunia media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya, yang kadang-kadang kita jealous dengan serta-serta benda Tapi kalau kita bayangkan, kalau mereka tu karakter macam Abu Lahab dan isterinya, yang kita nampak cantik ke, yang kita nampak dibanggakan tu sebenarnya tak lama pun. Dan na'udzubillah, apa yang menunggu di akhirat tu something So dia menyebabkan kita akan, paradigma kita akan berubah. Cara kita melihat world view kita, cara kita lihat kejayaan orang akan berubah daripada surah ni, insyaAllah. Kedua, quite interesting, dalam mana banyak-banyak musuh Nabi SAW, musuh ini datang sebagai couple So masuk pula cerita couple maksud cerita couple. Couple ni pasangan lah, sebab kita bahasa Melayu ni, orang Melayu ni bila sebut couple tu maksudnya yang sebelum kahwin tapi yang saya maksud kat sini ialah pasangan pasangan. Maknanya sebab termasuk suami isteri lah dalam konteks kita, yang syar'inya pun suami isteri lah. Now, dan of course ni satu phrase yang famous together till jannah. Dan biasanya kita mengidam benda tu mestilah kita mengidam together till jannah So suatu soalan yang quite interesting based on background surah ni ialah kita nak jadi couple yang macam mana. Now, dalam Quran ada banyak jenis couple yang Allah highlight Contohnya apa? Ada
para anbiya, para nabi yang isterinya kufur. Kan pernah dengar kisah-kisah tu kan, macam Nabi Nuh ke apa kan, Nabi Lut, yang maknanya dia nabi tapi isterinya tak ikut ajaran dia. Itu ada Nak ke macam tu? Kita jadi baik tapi unfortunately isteri kita tak Bukan kita mengata nabi-nabi tu sebab mereka memang diuji dengan benda tu, tapi maknanya ni dalam konteks apa yang kita harapkan dan insya-Allah apa yang kita doakan, apa yang kita usahakan Adakah kita nak begitu? Ataupun dalam Quran juga ada cerita pasal wanita yang baik, wanita yang solehah tapi isteri macam Firaun, ataupun isteri actually Firaun pun ada kan, macam isteri Firaun tu suaminya Firaun walaupun dia tu seorang yang baik Ada juga yang dua-dua baik dan ada juga yang kalau macam yang kisah yang kita baca dalam surah ni lah, Abu Lahab dan isteri ni dua-dua jahat so dia together till jahannam So kita nak jadi couple yang macam mana So itu satu yang saya rasa kita kena ada some cerita-cerita benda ni Macam kita sebab salah satu benda yang melengkapkan kehidupan kita dalam kehidupan kita ni adalah berumah tangga, berpasangan dan berumah tangga Dan itu akan implikasinya cukup besar kepada, sebab kita berumah tangga tu panjang dan pasangan kita tu menjadi satu faktor yang besar kepada kehidupan kita akan jadi macam mana, bahagia ke tidak, mencapai apa-apa ke tidak, banyak pahala ke tidak, macam-macam anak-anak akan jadi apa. Jadi satu benda yang penting untuk difikirkan dan bila kita nak fikir tu, macam setengah student kata, tapi kita ni muda lagi. Yelah, masa muda tu lah nak fikir, sebab once dah kahwin tu bukanlah kata dah terlambat, tapi macam kita berfikir tu sebelum lah kan, maknanya apa kita nak jadi macam mana. Satu jawapan yang ataupun satu aspek yang kadang-kadang saya rasa interesting, ramai yang sebut kita nak together till jannah, sampai ke syurga. Tapi yang quite interestingnya ialah saya tengok, so nak cari orang macam mana. Yang dia nak cari tu ciri-ciri sementara. Faham ke ayat ni? Sebab kalau kita kata aku mengidamkan kita akan bersama sampai ke syurga, mestilah yang kita nak cari tu ciri-ciri yang membawa ke syurga, betul tak? Tapi macam insya-Allah kita together till jannah Tapi ciri-ciri yang dicari tu ciri-ciri sementara, ciri-ciri yang tak membawa ke syurga, ciri-ciri dunia dan sebagainya. So kat situ cuba masing-masing cuba fikir aku macam ni tak? Kata nak sampai ke jannah, tapi yang kita cari tu adalah ciri-ciri duniawi yang sementara, bukan ciri-ciri yang membawa ke jannah. Itu satu kadang-kadang apa yang kita sebut secara lisan dengan apa yang kita actually put in action kadang-kadang contradict, dan tapi kita tak perasan, kita sebut til jannah, tapi perangai apa semua tu macam betul ke nak pergi jannah kan. So itu satu maksudnya really think about this dan setengah orang pula dia jawab bila saya cakap isu-isu dengan student, ramai yang kata alah nak kena fikir benda ni ke kan, calon pun tak ada. Tu ayat yang famous calon pun tak ada lagi. Tapi kalau pada saya, masa tak ada calon lah nak bincang benda ni kan? Sebab once dah ada calon, dia dah ada cerita lain kan? Sebab bila kita cakap yang mana datang dulu? Yang mana datang dulu? Kalau kita cakap macam ni orang yang buat interview atau apa kata mencari pekerja adakah jawatan yang nak dicari tu datang dulu dan kemudian baru kita cari calon untuk jawatan tu, ke kita datang calon dulu baru kita nak bagi jawatan apa kat dia? Yang mana dulu kan? So logiknya kalau kita nak envision, kalau kita ada visi tertentu, kita nak rumah tangga macam ni, dan baru fikir calon tu tak? Bukan maknanya dah ada calon baru fikir nak jadi rumah tangga apa kita ni, apa-apa yang ada jadilah kan. So sebab tu perbincangan ni, pemikiran ni dan sebagainya ni, dia sepatutnya datang way before dia calon dan kalau macam dalam kehidupan saya ni pun, orang katanya bila start fikir seriously pasal bab perkahwinan bukan fikir majlis kahwin tu bila cakap perkahwinan ni fikir macam terbayang rumah tangga apa yang kena apa semua tu. Sebab dia datang bila kalau kita serius dengan benda tu, kita kan start berdoa terhadap benda tu kan. Siapa yang dah ada doa lepas start solat, berdoa nak rumah tangga macam mana, nak pasangan macam mana. Kalau saya dulu pun bila diberikan benda ni, pendarahan benda ni, saya ingat sejak daripada second year di universiti memang dah ada doa spesifik untuk nak isteri macam mana dan sebagainya. Walaupun kahwinnya lepas dah grad. So point yang saya nak bawa ke sini ialah yang kita harapkan, yang kita idamkan apa semua tu dia datang dulu dan sebab tu datangnya doa, datangnya usaha dan sebagainya yang fit dengan apa yang kita nak, baru insya-Allah Allah akan kurniakan calon yang sesuai dengan apa yang kita nak. Dia bukan macam dah terminat dengan benda tu apa-apa je lah nak jadi. So
pada saya, kalau tak tahulah sebab saya tak ada pengalaman jadi perempuan tapi kalau lelaki ni pun, ataupun saya assume sama once hati tu dah tertarik, benda lain tu dah jadi kabur so, walaupun orang kata macam tapi calon ni bagus ke, tapi hati dah terpaut, nak buat macam mana kan. So biasanya saya selalu suggest, sebelum hati tu dah tersangkut ke mana-mana, fikir dulu apa yang kita nak, then baru hati tu akan cenderung ke arah yang sepatutnya lah. Wallahu alam. Itu apa kata suggestion untuk kemaslahatan bersama dan to the end, kita dah terlebih 2 minit pun. So hopefully bila kita bercakap pasal tadabbur surah ini, harapnya kita faham maksud-maksud ayat ni dan kita boleh nampak kaitan dengan diri kita dan persekitaran kita. Maksudnya satu, worldview kita dan cara kita melihat kejayaan dan sebagainya, dan apa yang kita patut buat dan apa yang kita patut rasa kan. So hopefully satunya kita makin kurang terkesan dengan terlalu cenderung ataupun in awe terlalu kagum dengan benda dunia sebab dia sementara. Apatah lagi kalau benda tu dimiliki oleh orang yang berbuat maksiat membuat maksiat ataupun berbuat benda keburukan Maknanya kalau orang yang buat kejahatan apa semua tapi dia berbangga, dia tunjuk kita tengok dia punya Instagram kan, dia tunjuk Lamborghini dia ke apa benda tak tahu ataupun kalau perempuan kadang-kadang banyak lah Instagram ke apa tu yang tunjuk kecantikan masing-masing kan. Maknanya kalau kita tadabbur surah ni, sepatutnya worldview kita berubah Adakah kita masih kagum dengan benda-benda tu ataupun kita nampak beyond that kan? Adakah benda ni bawa ke syurga dan sebagainya kan. Wallahu alam. Dan juga second cerita ialah memang surah ni quite interesting, dia bawa cerita couple, cerita pasangan. So what type of rumah tangga yang kita nak dan what type of pasangan yang kita nak, dan hopefully really ponder upon that, sebab hakikatnya itu faktor yang besar yang akan mengakibatkan banyak benda yang dalam kehidupan kita. Sebab kalau just nak bagi contoh apa yang mempossiblekan saya buat apa yang saya buat sekarang, kerana ada Allah kurniakan pasangan yang supportive. Dia amat lain kalau dia maknanya na'udzubillah pasangannya berbeza lah, yang memang tak suka apa ni. So contoh so kalau kita idamkan something yang besar, kita kena matchkan, so pasangan kena yang supportive benda tu, yang sama-sama suka benda tu dan sebagainya. Wallahu alam. So itu saranan dari hati insya-Allah untuk adik-adik semua. Gitulah. So alhamdulillah, itulah tadabbur untuk malam ini. Insya-Allah semoga ada manfaatnya dan semoga masing-masing boleh manfaat, boleh fikir-fikirkan, ponder upon poin-poin yang kita sebut, insya-Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Wallahu alam. Kita akan sambung lagi dengan ayat-ayat lain, surah-surah lain di esok hari insya-Allah. Dengan tu kita tangguhkan dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, jazakumullah khairan katsiran. Minta maaf terlajak 5 minit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.